أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Marilah sama-sama kita membuka kuliah duha pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما من كرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada pagi ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama kita mendengar satu majlis ilmu, kita mendengar satu tazkirah yang mana mudah-mudahan kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tajuk yang kita akan ceritakan pada pagi ini iaitulah berkenaan dengan peperangan Badar. Yang mana peperangan Badar ini di antara salah satu peperangan yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana peperangan Badar ini berlaku pada bulan Ramadan. Yang menariknya, berlakunya peperangan ini dalam bulan Ramadan menunjukkan umat Islam merupakan umat yang bukan hanya sekadar berpuasa dalam bulan Ramadan sahaja, bahkan mereka ini mampu berjihad fi sabilillah, iaitulah dalam peperangan Badar yang mana berlaku pada tahun 2 Hijrah. Dan ketika itu para sahabat-sahabat Nabi meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil harta benda, untuk mengambil harta-harta yang telah dirampas oleh orang-orang musyrikin Mekah. Lalu apabila diketahui tentang kafilah Abu Sufyan bin Harbin yang keluar dengan kafilah dia dan balik melalui jalan Madinah, yang balik dengan membawa 1000 ekor unta dan 50,000 dinar dan 40 orang pengawal yang menjaga harta ini. Maka Nabi SAW mengarahkan para sahabat-sahabat Nabi untuk merampas ataupun untuk mengambil semula harta-harta yang telah diambil oleh tentera, oleh orang-orang Quraisy ini. Yang mana dalam operasi ini Nabi SAW telah mengerahkan anggota pasukan secara sukarela, tidak paksalah, terserah kepada mereka sama ada nak pergi
ataupun tak nak pergi. Oleh sebab itulah dalam peperangan Badar ini semua orang tidak menyangkakan akan berlakunya peperangan. Kerana asalnya tujuan untuk menyekat kafilah dagang Abu Sufyan ibn Harbin. Jadi Nabi SAW yang Nabi sendiri yang bertindak memimpin pasukan tentera Islam, yang mana jumlah mereka di antara 313 orang hinggalah 317 orang. Di antara 82 atau 83 atau 87 orang adalah dari kalangan Muhajirin, 61 orang dari kalangan Aus, dan seterusnya 70 adalah dari kalangan Khazraj, yang mana mereka ni tidak mempunyai persediaan yang lengkap. Jadi tuan-tuan bayangkan bagaimana tentera Islam ini hanya ada 2 ekor kuda. Kepunyaan Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu dan juga Miqdad ibn Al-Aswad radhiyallahu anhu. 2 ekor kuda je ada. Dan mereka memiliki 70 ekor unta. 70 ekor unta nak naik guana 300 lebih orang ni. Maknanya mereka bergila-gila naik unta. 2 orang ataupun 3 orang naik seekor unta. Di antaranya Nabi SAW sendiri. Nabi sendiri naik unta, bergila-gila. Yang mana ketika keluarnya itu, Nabi berdoa, Nabi bersabda, Nabi kata, Allahumma innahum hufatun fahmilhum, wa innahum uratun faksuhum, wa innahum jiya'un fa'ashbi'hum. Ya Allah, sesungguhnya mereka berkaki ayam, keluar berkaki ayam, maka berikanlah kenderaan kepada mereka. Mereka tak ada pakaian, maka berikanlah pakaian untuk mereka. Mereka lapar, maka kenyangkanlah mereka. Memang sungguh kita akan cerita nanti balik perang Badar. Mereka dalam keadaan dapat seorang 2 ekor, seekor unta, dapat pakaian dan kenyang. Jadi bayangkan bila mana para sahabat Nabi keluar tadi dalam keadaan mereka bekalan sedikit, bergila-gila unta, yang mana Nabi SAW sendiri bergila-gila unta dengan Sayyidina Ali dan juga seorang sahabat yang lain. Maka bila mana Nabi berjalan kaki, maka mereka mengatakan, wahai Rasulullah, naiklah, biar kami yang berjalan. Tak sampai hati tengok Rasulullah jalan kaki. Maka Nabi kata, ma antuma bi aqwa 'alal mashi minni wala ana bi aghna 'anil ajri minkuma. Kamu berdua tidaklah lebih kuat daripada aku untuk berjalan. Nabi kata, aku kuat lagi. Nabi ni memang gagah. Dan Nabi kata, aku pula bukanlah orang yang tidak perlu kepada pahala berbanding kamu. Maksudnya Nabi nak pahala juga. Pahala berjalan, berjihad fi sabilillah. Ini tuan-tuan sekalian. Lalu apabila sampailah berita kepada orang-orang musyrikin bahawa Rasulullah SAW keluar untuk mendapatkan kafilah mereka, sampai berita pada Abu Sufyan ibn Harbin, yang mana tuan-tuan sekalian, Abu Sufyan ni cerdik. Dia tengok, dia tanya orang, dia tengok ada biji-biji kurma daripada Madinah. Dia tahu ni orang Madinah mari. Maka dia pun mengutuskan seorang utusan untuk memberitahu kepada penduduk Mekah tentang bahaya yang akan menimpa kafilah mereka. Maka diutuskan seorang yang namanya Damdam bin Amru Al-Ghifari. Ini dia, seorang Arab Badawi, yang mana Damdam ni balik ke Mekah dengan cara yang mana dia kerak hidung unta dia, kemudian dia koyok baju depan belakang. Bila sampai ke Mekah, orang-orang pun tengok
apa yang berlaku kepada Damdam ini, maka dia kata, wahai kaum Quraisy, bahaya akan menimpa harta benda kamu bersama Abu Sufyan, Muhammad dan pengikutnya sedang memintas, kamu mesti pergi tolong. Ini dia. Jadi bila mana mereka mendengar laungan oleh Damdam, orang-orang musyrikin Mekah pun berkumpul dengan semangat. Ada di antara mereka telah berkata, adakah Muhammad ini dan pengikut-pengikutnya menyangka bahawa mereka boleh lakukan dengan mudah seperti yang dilakukan kepada kafilah Banu Al-Hadrami? Demi Allah, tidak sekali-kali. Kali ini tahulah dia. Semangat nak keluar bawa dia. Menyebabkan hampir semua suku menghantar wakil untuk keluar berperang. Pasal apa? Harta bimbang ni. Takut Muhammad ambil belaka harta dengan kawan-kawan dia. Dalam banyak-banyak suku tu ada juga suku yang tak keluar perang. Iaitulah suku Bani Adi. Yang mana suku ni walaupun dia bukan dia peluk Islam, tapi dia tak setuju nak pergi perang. Ada juga jenis gini. Yang lain keluar belaka. Termasuklah pimpinan-pimpinan musyrikin Mekah, kecuali Abu Lahab. Abu Lahab tak pergi perang, dia penakut. Yang mana disuruh bila tak pergi perang, dia minta dia kena cari wakil ganti dia pergi perang. Yang mana ada seorang ni yang banyak hutang dengan Abu Lahab. Hutang dia banyak, maka dia kata kalau nak lepas hutang, mu kena pergi perang. Maka kawan tu dah pergi perang. Mana sesal hutang dia. Ni Abu Lahab tak pergi perang. Orang lain pergi perang belaka. Umayyah ibn Khalaf pergi. Umayyah bin Khalaf ni asal tak mau pergi. Pasal dia tahu bahawa sebenarnya pernah hari tu Sa'ad ibn Mu'az mari rumah dia. Cerita dia baik dengan Sa'ad bin Mu'az. Dia bagi tahu bahawa sebenarnya kamu ni akan dibunuh oleh tentera-tentera Islam, tentera-tentera Muhammad. Jadi masa nak pergi perang tu, mana dia tak mau keluar daripada Mekah. Tapi Abu Jahal ni cerdik. Dia pujuk, dia kata mu ni macam puang ke duduk dalam rumah. Orang Arab dia tak boleh, orang Rusik gitu. Naik seh lalu. Takkan duduk di rumah macam orang puang. Pergi perang. Dah kali memang keluar sungguh Umayyah bin Khalaf. Bila dia kata, abang nak pergi perang sungguh? Nak pergi perang sungguh. Dan mudah ingat ke kata Sa'id bin Mu'az tu, yang mana akan dibunuh kamu ni dengan tentera Muhammad. Muhammad tak nawa. Muhammad bercakap benar. Dia tahu Nabi cakap benar. Dia takut. Tapi keluar juga. Pasal apa? Ni Abu Jahal ni. Duk kata ke dia. Jadi bila keluar dia bajet dah ni. Kalau keluar lepas ni, masa orang tengah tidur, aku ambil unta cabut lagi. Tapi Abu Jahal ni punya cerdik. Dia tahu dah kawan ni nak cabut lagi, dia pegang siap-siap unta tadi. Menyebabkan last kali dia perang juga dan mati perang Badar. Ni Umayyah ibn Khalaf, pemimpin Quraisy. Jadi bila mana sampailah berita tadi kepada orang-orang musyrikin Mekah, maka mereka pun keluarlah untuk memerangi tentera-tentera Islam yang datang daripada Madinah tadi. Lalu bila mana nak keluar daripada Madinah tu, ada satu masalah yang berlaku. Iaitulah orang-orang Quraisy ini, mereka ni ada masalah dengan Bani Bakar. Bani Bakar. Yang mana mereka ni berperang dengan kafilah Bani Bakar. Dan mereka bimbang kalau mereka ni diserang dari belakang, nak pergi bimbang. Kita ada masalah dengan Bani Bakar dah selesai lagi ni. Bimbang takut-takut kafilah Bani Bakar serang kat belakang, Muhammad serang kat depan, dak pakar kita. Inilah peranan iblis mari ketika ini. Tengah-tengah dalam bimbang itu iblis muncul. Iblis ni kana minal jin fafasaqa an amri rabbi. Dia jahat, jenis jin jahat ni iblis. Dia kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iblis ni muncul, dia menyerupai Suraqah ibn Malik ibn Ja'shab al-Mudriji.
iaitulah pemimpin Bani Kinanah. Iblis kata, dia menyerupai Suraqah bin Malik tadi, beri jaminan bahawasanya tak ada serangan akan berlaku. Pergi jangan bimbang, kami tak serang. Ni iblis perangai dia. Jadi bila mana orang tengok Suraqah, khabar Suraqah rebak lah, pada iblis tu nyamar. Jadi mereka pun dengan penuh bangga bertolak menujulah untuk pergi perang dengan Nabi SAW. Dan ayat ini dirakamkan dalam Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala kata, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ. Allah Ta'ala kata, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari negeri mereka dengan rasa angkuh bataran. Wari'a'an nas, riak, menunjuk-nunjuk kepada manusia. Wa yasudduna an sabilillah, dan menyekat menghalang orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah meliputi ilmunya terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan mereka nampak baik amalan jahat mereka. Ni syaitan ni buat nampak baik, dihiasi amalan jahat tu bagi nampak baik. Ini kerja syaitan. Sebab tu bahaya syaitan ni. Kita ingat benda tu baik, benda tu jahat. Tapi kita ingat baik. Ni syaitan hiasi benda tu. Yang mana tidak ada seorang pun manusia yang dapat menang. Mereka mengatakan, iblis mengatakan, tidak ada seorang pun manusia yang dapat menang terhadap kamu pada hari ini, dan saya ini adalah pelindung kamu. Iblis bagi tahu, wa inni jarun lakum. Lalu mereka pun bertolak dengan cepat menuju ke utara melalui lembah Asfan, Qadid, Juhfah, dan terus menuju ke Badar. Terus menuju ke Badar. Lalu bila mana tentera musyrikin keluar, Nabi SAW dan para sahabat ketika itu, bila mana dapat tahu pergerakan tentera-tentera musyrikin, Nabi hantar perisik Nabi, bis-bis, dan ada seorang lagi. Lalu Nabi SAW nak berbincang dengan para sahabat-sahabat yang lain, minta pandangan. Pasal keluar ni bukan bagi perang, asal keluar ni nak sekat kafilah je. Jadi Nabi berbincang, ambil pandangan para sahabat. Ini hebatnya Nabi SAW. Setara Nabi berbincang juga. Bukan kata aku ketua, kena dengar arahan. Nabi berbincang. Ini Nabi SAW. Jadi bila mana minta pandangan dengan para sahabat, para muhajirin bersuara. Para muhajirin bersuara, di antaranya Miqdad ibn al-Aswad mengatakan, ya Rasulullah, imdi arakallah fanahnu ma'ak, wallahi la nakulu laka kama qalat banu Israel li Musa, idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun, walakin idhhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun, fawalladhi ba'athaka bilhaq law sirta bina ila barqil ghimat lajalatna ma'aka min dunihi hatta tablughah. Kata apa ni, Miqdad ibn Aswad, ya Rasulullah, pergilah seperti mana yang telah ditunjukkan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami bersama-sama denganmu ya Rasulullah. Kami takkan kata macam Bani Israel yang mengatakan kepada Nabi Musa, pergilah kamu dengan Tuhan kamu, berperanglah kamu berdua, kami tinggal sini. Tapi kami akan kata, pergilah kamu bersama dengan Tuhan kamu, kami juga akan berperang dengan kamu berdua. Ini dia semangat ni para sahabat Nabi. Maka demi Tuhan yang membangkitkan kamu dengan kebenaran, kalau engkau berjalan dengan kami ke Birqimah. Birqimah ni satu tempat di belakang Mekah, mengambil masa 5 malam perjalanan. Kalau pergi ke Barkil Ghimat sekalipun, tempat yang jauh,
nescaya kami bersamamu sehingga sampai walau apa pun yang terjadi. Ini kata Miqdad. Tapi Nabi tak respon mana lagi. Sebab Nabi nak tunggu yang bercakap itu ialah golongan Ansar. Sebab Nabi takut golongan Ansar ni diberbaiah dah dengan Nabi. Tapi berbaiah ni takut tolong Nabi, pertahankan Nabi hanya di Madinah. Jadi Nabi nak tengok apakah respon golongan Ansar. Lalu bangunlah Sa'ad ibn Ubadah. Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu anhu. Bila mana tengok Nabi ni macam nak dengar daripada golongan Ansar, maka kata Sa'ad ibn Mu'az radhiyallahu anhu, faqad amanna bik fasaddaqnak wa syahidna anna ma ji'ta bihi huwa al-haq wa a'tayna ala dhalik uhudana wa mawathiqana ala sam'i wa ta'ah. Kata, ya Rasulullah, kami beriman dengan kamu, kami membenarkan kamu, kami percaya pada kamu, wa syahidna, dan kami bersaksi apa yang kamu bawa ni benda yang benar, dan kami berikan perjanjian kami kepada kamu ala sam'i wa ta'ah, di atas jalan dengar dan taat. Famdi ya Rasulullah lima arata, pergilah Rasulullah seperti mana yang kamu nak. Fawalladhi ba'athaka bilhaq, demi Allah yang mutuskan kamu dengan kebenaran. Law ista'radta bina hadzal bahr fahuttahu la khudnak ma'ak. Kalau sekiranya kamu bentangkan pada kami laut yang luas, nescaya kami akan harungi bersama dengan kamu ya Rasulullah. Lalu lautan sekali pun kami pergi juga. Ni kata Sa'ad bin Mu'az. Ma takhallafna minna rajulun wahid, salah seorang daripada kami takkan berundur ya Rasulullah. Wa ma nakrihu an nalqa bina aduwana gadan, kami tak benci untuk bertemu dengan musuh kami gadan. Inna la suburun fil harbi, sesungguhnya kami akan bersabar dalam peperangan. Sudukun fil liqa, kami benar-benar akan bertempur sehingga dalam peperangan. Wala'alla Allah yurika minna ma taqurru bihi 'ainuk, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang mana kami akan buktikan kepada kamu dari kami untuk memuaskan hati kamu, apa-apa yang maknanya menggembirakan hati Rasulullah. Fasir bina, maka teruskan berjalan ya Rasulullah ala barakatillah, di atas keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Nabi dengar kata-kata Sayyidina Sa'ad ibn Mu'az, maka Nabi SAW rasa gembira. Rasa gembira, dan Nabi bersetuju untuk berperang. Ini dia. Jadi tuan-tuan bayang, dalam keadaan kita panggil apa tadi, tak ramai orang, jumlah tentera Islam pun dengan kelengkapan tak mencukupi. Jadi bila mana para sahabat setuju untuk berperang, maka mereka pun pergilah keluar berperang dengan tentera-tentera musyrikin. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana Nabi SAW sampai dekat-dekat dengan Badar, sampai di Rauha, kemudian lepas tu Badar, Nabi SAW bila pergi, Nabi tak tinggal Madinah begitu saja. Nabi tinggalkan urusan imam di Madinah ni, Nabi tinggalkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu, seorang yang buta, dia tak bila. Nabi tinggalkan urusan imam ini kepada Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu untuk menjaga urusan imam Nabi di Madinah. Sampai di Rauha, Nabi SAW mengutuskan Abu Lubabah pula radhiyallahu anhu untuk menjaga urusan pentadbiran di Madinah. Kenapa? Kerana Abu Lubabah ni orang yang celek. Abdullah bin Maktum tu orang buta, tak nampak. Dia orang tua dah. Jadi imam. Jadi Abu Lubabah ni orang gagah lagi. Dialah yang menggantikan Nabi untuk urusan pentadbiran di Madinah. Jadi tuan-tuan sekalian, sampailah kita panggil di tempat peperangan Badar. Ni saya ringkas ni, cerita panjang lagi. Bila sampai ke tempat peperangan Badar, tuan-tuan sekalian, setelah Nabi SAW meninjau kekuatan tentera musuh,
Nabi meninjau kekuatan tentera musuh, yang mana Nabi pergi tanya selidik, suruh sahabat selidik, maka dapat tahu jumlah tentera musuh seramai lebih kurang 900,000 orang, itulah. Kenapa? Kerana ada budak-budak situ bagi tahu tentera-tentera musyrikin ni sembelih unta 9 ekor, 10 ekor sehari. Puak dia berpesta, ni Abu Jahal berpesta. Buat macam-macam lah, pesta makan, pesta nyanyi sebagainya. Dia ingat dia boleh menang. Ni dia. Jadi bayangkan, Nabi bila tahu 9 ekor, 10 ekor ni unta sebelah, maka Nabi kata tentera mereka 900 ataupun 1000 orang. Betul sungguh hak Nabi kata. Mana pun seekor unta ni boleh makan 100 orang. Jumlah yang ramai, unta besar ni. Ni dia, seekor unta. Kita kambing 5 orang makan habis dah. Ni unta ni besar lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana Nabi dah tahu berapa jumlah mereka dan mereka bawa macam-macam, kelengkapan mereka memang tak samalah dengan kelengkapan orang Islam. Mereka ada baju besi. Baju besi ni untuk apa? Untuk menahan daripada panah-panah. Dan mereka ada kuda lagi. Kuda ni penting dalam peperangan. Kenapa? Kuda ni laju. Bayangkan orang Islam ada 2 ekor, pok dia banyak ekor lagi. Jadi bayangkan dengan kuda yang laju ni penting dalam peperangan. Ibarat kata pada kita pada hari ni, hak laju ni tentera udara. Hari ni tentera udara lah hak serang. Masa tu kuda laju. Jadi peranan kuda ni penting, sehingga Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran dalam surah apa? Al-Adiyat, wal adiyat dhabha fal muriyat qadha. Kuda ni dia punya bila dia hembus tu dia semangat tu, hebat tu. Dan bila mana dia berlari tu macam percikan api. Nampak hebat kuda ni, rakam dalam Quran. Jadi nak bagi tahu bagaimana Nabi SAW selepas selidik belaka tentang apa kita panggil tadi, tentang kedudukan tentera musyrikin Mekah, dan mendirikan para sahabat bina markah untuk Nabi SAW. Bina markah supaya apa? Kita kalah, Nabi boleh balik ke Madinah semula. Ini dia, bimbang para sahabat Nabi, bina markah ke Nabi. Lalu tuan-tuan sekalian, pada malam itu, malam Jumaat, peristiwa ini berlaku pada malam Jumaat, iaitulah Nabi SAW pada malam itu Nabi berjaga malam tu. Nabi berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua orang tidur belaka, yang mana pada malam itu hujan turun renyai-renyai. Yang pada para sahabat ni bimbang esok nak perang, Allah Ta'ala turunkan hujan renyai-renyai. idh yughashshikumun nu'as amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bih wa yudhhiba ankum rijzash syaitan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai satu kemenangan daripadanya, dan Allah menurunkan kamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan dari gangguan-gangguan syaitan, dan untuk menguatkan hati kamu dan memperteguhkan dengan tapak kaki kamu, memperteguhkan dengannya tapak kaki kamu. Turun hujan. Bila turun hujan ni menyebabkan para sahabat ni tidur belaka. Dah hujan, Allah Ta'ala nak suruh para sahabat Nabi ni rehat secukup-cukupnya, kerana esok ni perang Badar. Kecuali Nabi SAW, kata Ali bin Abi Talib, aku lihat kami semua tidur, kata Ali, kecuali Rasulullah SAW yang duduk di bawah pokok dalam keadaan berjaga. Nabi bersalat, Nabi menangis sampai subuh. Allahu Akbar. Nabi doa, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah, menangkanlah tentera-tentera ini. Kalau tentera-tentera ni tak menang, la tu'bad fil ardi abada, kamu tidak akan disembah lagi di atas muka bumi ni, ya Allah. Bersungguh-sungguh Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi kata, intahlik hadhil fi'ah la tu'bad, sekiranya pasukan ini musnah, maka tiada lagi lah yang akan menyembah engkau. Sampailah subuh Nabi berdoa. Bila mana subuh, tuan-tuan sekalian,
Nabi SAW bersabda, as-salata ibadallah, tunaikanlah salat wahai hamba Allah. Lalu para sahabat yang tidur tadi bawah teduhan pohon, bawah perisai-perisai, menyahut seruan Nabi SAW, menunjukkan dalam keadaan perang sembahyang kena sembahyang. Berkata nak pergi perang ni sembahyang tinggal tak. Nabi dan para sahabat pentingkan sembahyang ni. Inilah sumber kekuatan. Rasulullah SAW solat bersama dengan kami dan memberi kata-kata dorongan untuk peperangan. Lalu tuan-tuan sekalian, berlakulah perang Badar. Rikah cerita. Asalnya perlawanan Badar ini dia dimulakan dengan, kita panggil apa, perlawanan di antara jago-jago dulu. Dia panggil jago-jago daripada orang Islam dan daripada musyrikin, lawan dulu. Solo dulu, 2-3 orang lawan. Barulah lepas tu lawan ramai-ramai. Ni maka keluarlah Ali, Hamzah, menang belaka ni. Orang tengok Allahu Akbar, Allahu Akbar, menang. Jadi tuan-tuan sekalian, maka bertempurlah dua kumpulan ini, dan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala menghantar bantuan kepada Nabi dan tentera-tentera Islam. Yang mana dalam Quran mengatakan, iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhan, lalu dia perkenankan permohonan kamu dengan firman-Nya, sesungguhnya aku akan membantu kamu dengan menghantar 1000 tentera daripada malaikat yang datang berturut-turut. Dan Allah tidak menjadikan bantuan para malaikat itu melainkan sebagai berita gembira supaya hati kamu tenang dengannya. Kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunnya bantuan daripada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang mana dalam pertempuran itu, Sa'id ibn Ikrimah, riwayat dia kata terputusnya kepala dan tangan. Putus kepala dan tangan tanpa siapa melihat siapa yang memancungnya. Tiba-tiba putus tangan, tiba-tiba putus kepala. Tak ada ni, putus dah. Siapa yang tolong? Ni. Dan ada juga yang mana seorang tentera Islam sedang mengejar tentera musyrik, tiba-tiba dia terdengar pukulan cemeti dari atas dan terdengar suara pahlawan berkuda. Di tengah-tengah kejar tentera musyrikin tu, tiba-tiba dengar suara daripada atas. Bunyi cemeti daripada atas, dan kemudian dengar suara pahlawan berkuda. Siapa dia mari? Malaikat mari. Dan kemudian ada seorang sahabat ni kejar orang musyrik. Bila nak pacuh dengan pedang, tengok-tengok kepala lawan dia putus dah. Sebelum daripada pedang dia jatuh. Tak ada lagi, putus dah kepala. Siapa yang bantu? Malaikat datang bantu. Ni dia. Dan banyak lagi lah peristiwa-peristiwa yang disaksikan oleh para sahabat sendiri. Antaranya pak saudara Nabi ketika itu, itulah Al-Abbas, yang menjadi tawanan. Al-Abbas ni yang mana dia belum peluk Islam lagi ketika ini. Abbas ni kalau tuan-tuan baca cerita dia besar. Dah susah nak igak orang besar ni tuan-tuan sekalian. Dia pasal dia besar, dia kuat. Jadi bila mana sahabat yang takak dia tu orang pelik. Macam mana boleh takak Al-Abbas ni? Cuba cerita sikit. Dia ni besar, bukan senang ni, orang hebat ni, kan? Dia kata aku dah tahu juga. Aku lawan-lawan, aku tengok menang. Ni dia. Rupanya malaikat yang bantu. Malaikat yang bantu takak Al-Abbas bin Abdul Muttalib tadi. Merupakan pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok peperangan Badar ni tuan-tuan sekalian, Nabi tengok daripada markah Nabi. Lalu datangnya Jibril alaihi salam, yang mana Jibril bagi tahu, wahai Muhammad, bersama dengan kamu ni tentera-tentera Badar, mana sebaik-baik umat Islam. Maka Jibril kata, begitu jugalah melihat para malaikat yang bersama perang, inilah malaikat yang terbaik daripada kalangan kami. Jadi Allah Ta'ala kata, walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Sesungguhnya Allah Ta'ala berikan kemenangan dalam peperangan Badar, sedangkan kamu dalam keadaan lemah, azillah, dalam keadaan yang lemah, keadaan yang kurang alat perang tadi, dalam keadaan yang hina. Allah Ta'ala berikan kamu kemenangan.
Kemudian Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, bila mana Jibril mari tadi, maka Jibril kata, ambillah segenggam tanah, dan campurkanlah kepada mereka. Lalu Nabi SAW ambil segenggam pasir lembah, mencampur ke arah mereka. Nabi kata, syahatil wujuh, hinalah orang-orang musyrikin. Bila mana Nabi lepa, tuan-tuan sekalian, syahatil wujuh, mata, hidung, mulut seluruh musyrikin tadi dimasuki sesuatu, macam ada benda masuk. Ni dia. Dan akhirnya mereka ditimpa kekalahan. Yang mana kata Al-Hakim Ibn Hizam, Al-Hakim Ibn Hizam ni salah seorang yang pergi perang Badar, tapi dia tidak dibunuhlah. Aku mendengar pada hari Badar suara yang datang dari langit ke bumi. Hakim Ibn Hizam kata, seolah-olah bunyi batu kerikil yang jatuh ke dalam besen. Kemudian Rasulullah SAW mencampurkan pepasir itu, yang menyebabkan selepas itu kami tewas. Apabila sampai berita kepada penduduk Mekah, mereka berkata kepada orang yang menyampaikan berita itu, apa yang sudah terjadi kepada pasukan kita? Dia membalas, tak mendapat apa-apa pun, demi Allah. Ni kata-kata Hakim bin Hizam. Bukan kata sahabat ni, bukan kata masa di bulan sahabat lagi. Orang musyrikin, maknanya pihak-pihak musyrikin, maknanya Hakim bin Hizam ini, dia cerita, dia kata apa? Mereka membunuh dan menawan kami dengan mudah sekali. Dia dapat mudah sangat. Demi Allah, walaupun begitu aku tidak pula menyalahkan pasukan kita, kerana kami bersemuka dengan para tentera berkuda yang berwarna putih dan hitam yang turun dari langit ke bumi yang tidak mampu ditandingi. Nampak? Dia pun nampak kuda hitam putih mari turun daripada langit. Ini dia tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu tuan-tuan sekalian, panjang cerita, Hakim bin Hizam dia masuk Islam. Jadi dalam peperangan Badar ni tuan-tuan sekalian, Allah Taala membunuh para pembesar mereka. Di antaranya Utbah bin Rabi'ah, antaranya Syaibah bin Rabi'ah, antaranya Walid ibn Utbah, antaranya Abu Jahal sendiri. Dan Abu Jahal sendiri, Umayyah ibn Khalaf, mati belaka dalam peperangan Badar. Yang mana Abu Jahal ini dibunuh oleh dua orang budak. Dua orang budak muda yang bunuh dia. Tapi dia tak bunuh terus, dia biar je tinggal gitu dalam keadaan nyawa-nyawa ikan. Bila mari sahabat Nabi Abdullah ibn Mas'ud pergi tengok, Abu Jahal mana, tengok-tengok hidup lagi. Dia pun kerak kepala tu tuan-tuan sekalian. Ni dia, mati Abu Jahal. Yang mana mereka ni sombong, akhirnya mati dalam perang Badar. Kemudian tuan-tuan sekalian, Iblis yang kita cerita tadi tu, Iblis. Yang mana Iblis tadi tu duk tengok tuan-tuan sekalian. Lepas malaikat mari tolong tuan-tuan sekalian, Iblis sendiri yang mana dia bila tengok malaikat-malaikat Allah mari, Iblis pun cabut lagi. Iblis cabut lagi, takut. Bila mana melihat tentera-tentera tadi, Iblis pun cabut lagi dan terjun ke dalam laut. Ni dia punya penakut Iblis. Saat ni bukan main sombong. Kata boleh ni mari ni. Bila tengok tentera Allah, tengok Jibril mari sebagainya, menyusun tentera-tentera, dia cabut lagi dan dia terjun ke dalam laut. Ni dia. Yang mana tuan-tuan sekalian, Iblis ini merupakan musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia cuba sedaya upaya untuk menutup cahaya Allah dan tauhid kepadanya. Jadi tuan-tuan sekalian, tugas Iblis ni dulu daripada sekarang, dia cuba nak goda penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi tuan-tuan sekalian, bila mana Iblis ni dia tak berdaya melakukannya disebabkan pertolongan Allah kepada Nabi SAW, Iblis berpuas pula dengan menaburkan fitnah dalam kalangan orang-orang Islam. Jadi bila mana tengok susah nak buat orang Islam ni, maka apa yang dia buat tuan-tuan sekalian, dia buat fitnah. Disuruh orang Islam ni buat dosa-dosa kecil, buat benda-benda yang remeh. Ni dia, ni kerja Iblis. Nak suruh juga anak-anak Adam ni jadi dapat dosa juga, nak suruh juga. Inilah kerja Iblis tuan-tuan sekalian.
Yang mana Nabi mengatakan ala inna syaitana qad aisa ay ya'buda fi baladikum hadha abada walakin sayakunu lahu ta'atun fi ba'di ma tahtaqiruna min a'malikum fayarda biha. Ketahuilah bahawa sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah di negeri kamu selamanya, akan tetapi akan ada ketaatan kepadanya pada sebahagian amalan yang kamu anggap remeh dan dia berpuas hati dengannya. Ini kena hati-hati. Jadi tuan-tuan sekalian, iblis dalam perang Badar lari. Lari. Bila mana lari, yang mana tuan-tuan sekalian menyebabkan kita kata apa, iblis yang diingat dia ni hebat tadi, menyebabkan kita panggil apa, dia pun lari terjun dalam laut, menunjukkan bahawasanya tidak ada yang dapat menandingi kekuatan umat-umat tentera-tentera Islam, orang Islam yang ikhlas berjuang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, yang mana kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya iblis ini bergetar. Iblis ni bergetar, mana dia ketar tuan-tuan sekalian, bergetar. Ada 4 kali iblis ni bergetar. Yang pertama, ketika mana dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, bergetar iblis. Yang kedua, ketika mana dikeluarkan dari syurga, bergetar dia. Dan yang ketiga, ketika mana dibangkitkan Nabi SAW. Dan yang keempat, ketika mana diturunkan surah Al-Fatihah. Bila turun berlaku 4 benda ni, memang iblis ni bergetar tuan-tuan sekalian. Ini dia. Lebih-lebih lagi bila turunnya ayat Allah Ta'ala mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa ma yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang mana ayat ini Allah Ta'ala kata orang yang buat perbuatan keji, menzalimi diri sendiri, lalu dia ingat Allah Ta'ala, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tuan-tuan sekalian, bila mana iblis dengar ayat ni, dia cuba nak rosakkan anak-anak Adam ni buat dosa, tapi Allah Ta'ala ampunkan dosa mereka bila mana mereka istighfar pada Allah Ta'ala, taubat pada Allah. Iblis dengar ayat ni tuan-tuan sekalian, menangis iblis. Atau aku nak buat betapa susahnya aku nak suruh anak Adam ni buat dosa, tengok-tengok Allah Ta'ala ampunkan juga, menangis dia. Ini tuan-tuan sekalian. Oleh sebab itulah syaitan ni tuan-tuan sekalian, dia sangat bimbang, dia sangat rungsing, sangat sedih bila mana semenjak diutuskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana iblis ni telah melihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi ni sesuatu yang membimbangkan dia, dan membuatkan dia marah tuan-tuan sekalian. Ini dia. Jadi iblis ni tuan-tuan sekalian, dalam bulan Ramadan, yang mana Allah Ta'ala ni, bulan ni lah, bulan Ramadan kita ni, Allah Ta'ala berlemah lembut dengan umat Nabi SAW. Allah Ta'ala belenggu padanya para syaitan dan jin-jin yang ganas, sehingga mereka tak boleh melakukan apa yang mereka boleh lakukan pada bulan lain, iaitu penghasutan mereka ke atas dosa. Jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kunci dah belakang, ikat dah kaki-kaki syaitan-syaitan iblis, jin-jin yang ganas-ganas ni. Yang tinggal hanyalah tuan-tuan sekalian nafsu yang telah dididik oleh syaitan-syaitan tadi. Tu je lah. Yang kita pada hari ni, Ramadan kita pada hari ni, yang jadi kita malah ini, yang jadi kita malah baca Quran, malah nak semayang, malah bertarawih, macam-macam benda lah. Kerana apa? Kerana nafsu kita tu. Syaitan-syaitan Nabi sebut telah diikat belaka, dikunci belaka dah. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam baki Ramadan yang kita ada ini, yang masih lagi berbaki, lebih kurang separuh lagi Ramadan kita ni. Dan ketahuilah bahawasanya Ramadan ini akan pergi. Yakinlah tuan-tuan sekalian, Ramadan kita ni akan pergi. Dan belum tentu lagi kita akan dapat Ramadan pada tahun hadapan. Belum tentu. Kalau inilah Ramadan kita yang terakhir tuan-tuan sekalian, maka jadikanlah Ramadan kita pada kali ini Ramadan yang sangat bermakna untuk kita. Jadikanlah bulan Ramadan ini bulan yang mana bulan jihad,
seperti mana yang telah kita ceritakan tadi dalam peperangan Badar. Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada tentera-tentera Islam yang akhirnya mereka balik dalam keadaan dapat harta rampasan perang, dapat pula macam-macam pakaian, dapat makanan, minuman yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, menyebabkan orang-orang sekeliling ketika itu di Madinah melihat bagaimana kehaibatan orang-orang Islam, dan akhirnya ramai yang masuk Islam bila mana melihat kehaibatan, bagaimana kewibawaan Nabi SAW yang memimpin tentera-tentera Islam tadi. Jadi tuan-tuan sekalian, dalam bulan Ramadan ini bukan saja perang Badar saja, ada perang Fathu Mekah, ada perang Spanyol, ada juga peperangan yang berlaku tentera-tentera Tatar menyerang Baghdad. Akhirnya umat Islam balas balik, menang, tuan-tuan sekalian. Jadi banyak sangat peperangan-peperangan yang berlaku dalam bulan Ramadan ini, menunjukkan umat Islam ini umat yang sangat hebat, berjihad fi sabilillah walaupun dalam keadaan berpuasa, tapi tidak menghalang mereka untuk berjihad fi sabilillah, tuan-tuan sekalian. Dan akhirnya tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita semua ini dapat mengambil peluang dalam bulan Ramadan, khususnya pada malam-malam terakhir dalam bulan Ramadan. Kerana pada malam-malam yang terakhir ini, tuan-tuan sekalian, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah malam Al-Qadar, malam yang diturunkan padanya Al-Quran. Allah Ta'ala kata, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan pada malam yang diberkati. Pada malam Al-Qadar, iaitulah diturunkan padanya Al-Quran, dan Allah Ta'ala bangga kepada para malaikatnya pada malam itu, suruh tengok hamba-hamba dia yang mana kamu kata dulu manusia ni menumpahkan darah, mana manusia ni tak boleh menjadi khalifah di atas muka bumi ni, maka lihatlah pada malam ini bagaimana hamba-hamba aku ini beribadat kepada aku, salat untuk aku, berzikir kepada aku, rukuk dan sebagainya, baca Quran, semuanya. Pada malam itu Allah Ta'ala turunkan semua malaikat, tuan-tuan sekalian, yang mana jumlah mereka ini lebih daripada batu-batu kerikil yang ada. Banyak ni malaikat yang turun. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat mengambil peluang ini pada malam Al-Qadar, insya-Allah, dan kita semakin bersemangat untuk melakukan ibadah dalam bulan Ramadan. Jadi cukuplah sekadar tazkirah duha pada pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah. Fassalamullahi alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tasbih kafarah dan suratul an. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman min karamika ya akramal akramin. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min alladhina man shama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. اللهم اجعلنا في أتقائك من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.